Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Okey, so hari ini sekali lagi saya ingin memberikan update bersama dengan anda semua ya, perkembangan ya berkaitan dengan projek pembangunan di Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur yang kini ya mendapat perhatian daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi menarik untuk kita dengar ya ketika satu sidang media yang dilakukan oleh Datuk Khalid Samad bersama dengan wakil daripada Kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton dan juga dengar perkembangan terkini ya, apa yang berlaku, perkembangan projek di Kampung Sungai Baru, sahabat-sahabat semua. Salam sejahtera. Saya hanya nak memberikan penegasan kepada beberapa poin yang disampaikan tadi oleh Puan Lily. Memang kita dapat jumpa Perdana Menteri semalam di Parlimen selepas dia selesai dia punya PMQT ataupun Prime Minister's Question Time. Dia setiap hari Selasa tu dia akan ada di Parlimen menjawab soalan-soalan yang khas untuk Perdana Menteri, dan dia berada di dalam cafeteria ataupun MP's Lounge ya, di Parlimen. Saya masuk, saya bawa Puan Lily dan suaminya Tuan Wan Abdillah untuk bertemu ya. Dan bila Perdana Menteri nampak, pasal saya dah beritahu dah lebih awal nak jumpa, dia jemput kami ke mejanya dan kami ceritakanlah masalah yang utama adalah penilaian terhadap tanah Kampung Sungai Baru ya. Dan saya nyatakan bahawa semasa saya Menteri Wilayah, tanah Malay Agricultural Settlement, tanah emas, dinilai dengan harga 650 hingga 850 kaki persegi bergantung kepada lapis ya, lapis pertama ke lapis kedua ke dalam tu lapis ketiga ke, maka harganya adalah lebih rendah 650. Kampung Sungai Baru ni betul-betul lapis pertama lah, tepi dengan Salur Maling ya, nombor satu. Nombor dua, ianya merupakan tanah yang bukan tanah emas, ianya leasehold, international commercial, tak ada apa-apa sekatan, maka sepatutnya nilainya lebih daripada apa yang telah dinilai oleh JPH pada tahun 2018-2019 semasa saya Menteri ya. Lalu Perdana Menteri dia punya respons bila kita cakap dengan dia, dan Puan Lily pun sebut benda yang sama, ialah kamu tak nak pindah. Dia ingat kita tak nak pindah. Dia kata kalau tentang soal penilaian dia boleh bantu ya. Ni saya quote unquote ya. Ni betul-betul apa yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut. Kalau soal penilaian dia boleh bantu. Okay? So itu sebenarnya isunya. Seperti mana yang disebut tadi, dia diberikan gambaran kita ni degil ke, tuan-tuan semua ni degil tak nak pindah ya, dan sebagainya lah ya. Tapi selepas dijelaskan itu, maka kita harap bahawa dia akan bertindak untuk mengkaji balik penilaian yang telah ditetapkan dan bertanya pada JPPH mengapa pada 2018 ke 2019 itu keluar penilaian untuk tanah emas 650 hingga 850 bergantung kepada lapis mana. Tapi pada tahun ini 20 ataupun tahun lepas 2021 penilaiannya hanya 450 kaki persegi ya, kerana soalan ini pernah dikemukakan oleh Puan Lily ya, dan dia orang tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab ya. So nampak satu kepelikan, tanah yang tidak ada apa-apa sekatan, yang dikatakan international commercial, yang lapis yang pertama sebelah saja dengan Salur Maling, seberang tu KLCC, dapat penilaian yang begitu rendah. Bagi saya ini satu isu yang sangat penting ya, kerana ianya akan menjejas nilai tanah di seluruh kawasan Kampung Baru ya, seperti mana yang disebutkan tadi ya. Ni bukan soal Kampung Sungai Baru saja ya, seluruh kawasan Kampung Baru ni nilai tanahnya akan merudum jatuh apabila diterima bahawa harganya adalah hanya 450
sekaki persegi, ya. Selepas ini mana-mana orang nak beli, nak ambil dan sebagainya, dia akan gunakan penilaian ini, ya. So inilah sebabnya kenapa saya kena pertahankan, kerana dulu bila saya menteri wilayah, saya dah janjikan kepada pemilik tanah di Kampung Baru yang Malay Agricultural Settlement, kadar sebanyak 1000 sekaki persegi, 850 campur 150 dalam bentuk saham pada syarikat yang akan membangunkan tanah Kampung Baru, ya. So macam mana saya boleh tiba-tiba bila benda macam ni berlaku dan tak ambil tahu? Saya tak boleh, ya. Saya kena pertahankan, kerana itulah tawaran yang saya buat semasa saya menteri. Lalu kalau orang semua tanya apalah Khalid Samad ni menyebut, ya, terlibat dengan isu yang dia pun tak ada apa kena mengena, dia bukan ahli parlimen, dia bukan menteri wilayah, dia bukan ada saudara mara kat sini ke apa ke. Ini kerana apa yang saya telah tawarkan semasa saya menteri dulu, ya. So if this is allowed to happen, ya, ianya akan menunjukkan macam seolah-olah tawaran saya dulu penipuan, ya. Sedangkan itulah apa yang keadaan yang sebenarnya, tanpa ada campur tangan, ya, daripada mana-mana pihak. Semasa saya menteri wilayah, saya serah kepada JPPH, kamu buat penilaian, kamu beritahu saya berapa harganya. Mereka tulis 650 hingga 850, ya. Dan itulah yang saya tawarkan pada orang Kampung Baru. Orang Kampung Baru kata dia tak nak toast-toast, dia nak bubu. Dia tak nak toast-toast, dia nak bubu. So saya kata okeylah, 1850 nilainya, 150 nak jadikan 1000 tapi dalam bentuk saham, ya. So dah tawaran dibuat, orang ramai yang dah bersetuju, tapi malangnya tak sempat, maka berlakulah kerajaan tembok atap, syaratan move dan sebagainya, maka tak menjadi, ya. So saya bersama dengan penduduk di sini kerana saya nak pertahankan nilai tanah Kampung Baru kawasan Mas boleh sampai 850 hingga 1000, maka di Kampung Sungai Baru mesti lebih, ya. Kalau boleh mesti lebih daripada itu, ya. Ini yang saya bersama, ya. Nombor 1, ya. Nombor 2, dalam perlembagaan negara disebut, ya, apa jua pengambilan tanah mesti diberikan adequate compensation, ya. Ni walaupun kita ada akta ni, tapi dalam perlembagaan menyatakan bahawa mesti diberikan pampasan yang mencukupi, yang munasabah, ya. Kamu ada rumah, sekarang ni dia ambil rumah, dia bagi dengan 450 sekaki persegi. Rumah mana yang kamu boleh beli, ya, di KL ni? Mana mungkin, tak ada, ya. Dapat dalam berapa, 200,000 lebih, ya, untuk flat, ya. Mana nak katakan adequate compensation? This is the constitution. Ni perlembagaan. Kamu nak ambil rumah, kamu kena ganti dengan rumah, ya, bukan dengan jumlah duit yang tak cukup, tak munasabah, tak mencukupi untuk nak beli rumah. That's not adequate compensation, ya. That's the constitution. Ni prinsipal, ya, yang utama, ya. Dan dalam pada itu, bila nak dipindahkan, janganlah buat macam sekarang ni. Dia kata okey, kita dah pakai akta pengambilan tanah, semua yang duduk di sini adalah setinggan, ya. So daripada landowner, tiba-tiba kerajaan menjadikan penduduk sebagai setinggan, ya. Orang kerajaan mana yang bodoh sangat, daripada orang ada rumah, awak tukarkan jadi setinggan, ya? Sepatutnya setinggan jadi kepada homeowner. Ni yang apa yang kerajaan Barisan Nasional dulu pun buat, ya. Yang teruk, yang kita kata teruk dan sebagainya pun, tu yang dia orang buat. Ni kita pula tiba-tiba, ya, masa zaman Perikatan Nasional lah, daripada pemilik rumah jadikan setinggan, ya. Tak bodoh ke macam tu? Tak teruk ke kerajaan macam tu, ya? So bila kita anggap kita layan orang sebagai pemilik, kita tak boleh layan mereka sebagai setinggan. Tak boleh main usir dengan paksaan, runding, nak beli rumah, nak beli tanah, ya. Lepas tu bila dah setuju, nak pindahkan mereka dengan hormat, ya.
iaitu pindahkan mereka dengan hormat, berikan rumah yang lain yang diorang nak masuk, nak pindah. Bagi saya lah, yang mana yang duduk dekat flat diberikan rumah yang council home ke apa ke dan sebagainya, duduk sampai nak tunggu rumah diorang siap. Bagi yang duduk dekat rumah teres, mungkin penilaian harganya lebih tinggi, beri rumah. Kat Kampung Baru ni banyak rumah yang tak dijual lagi, yang apa ni, residensi rah tu, yang satu lagi tu apa, legasi tu, banyak yang tak dapat dijual lagi, yang seberang jalan tu, seberang Akleh tu, ada yang crash, pun ada dalam berapa puluh unit yang tak dijual. Belilah, beli untuk mereka sebagai pengganti, sebagai ganti. Pasal nilainya pun lebih kurang. Kalau diikutkan dengan nilai 950 kaki persegi, lebih kurang samalah, dalam 1 juta lebih dan sebagainya. Boleh beli bagi. Terus ada rumah yang baru. Bagi ni, yang bagi mungkin dia orang kata okeylah, yang mana yang terrace house boleh ke situ, boleh offer terus, tak payah kata nak tunggu rumah siap. Benda ni atas dasar pemaju yang adil dan prihatin lah. Kalau saya jadi pemaju tu, saya boleh buat lah begitu. Pemaju yang baru ni pun, nak masuk ni pun, dia boleh pertimbangkan. Rumah dah ada, rumah dah ada, and you solve, kamu selesaikan masalah rumah yang dalam pasaran yang tak dijual. Ada rumah mampu milik, di kawasan yang berhampiran, boleh offer, terus beli, bagi rumah, tak payah nak tunggu. Kerana kamu nak keluarkan orang daripada rumah, nak masuk ke rumah lain. Dan itulah baru dikatakan macam adequate compensation. Yang ketiga lah yang saya nak sebut, peranan MP Titi Wangsa ni. Tadi Puan Lily pun ada sebut, saya harap dia akan bela nasib penduduk. Pasal saya dah sebut tadi, implikasi terhadap semua tau. Awak MP, dia jangan fikir yang berapa ratus yang ada dekat Kerinci tu. Ni berapa ribu yang duduk dekat Kampung Baru ni, pemilik-pemilik yang ada dekat Kampung Baru, yang ada dekat Kampung Binda, yang ada seluruh kawasan ni. Implikasi daripada tindakan penilaian yang rendah, kamu kena bela. Kamu kena bela. Dulu kamu kata kamu akan bela. Semasa kempen pilihan raya, kamu kata kamu akan pasang lawyer, bela nasib dan sebagainya. So bela lah diorang, janganlah duduk bersama dengan pemaju. Ni nampak sangat macam kamu ni berat sebelah, duduk bersama dengan pemaju, dan kamu tak indahkan soal keadilan dari sudut harga. Saya tak nak ajar lah, mungkin kamu rasa kamu bagus sebagai ahli parlimen, tapi bagi saya, tempat yang terpenting, kena pertahankan nilai tanah di Kampung Baru ini, biar ianya satu nilai yang munasabah. Nombor 2, layanan terhadap pengundi-pengundi kamu. Sama ada mereka mengundi kamu ke tak, tu lain cerita, tapi mereka adalah merupakan warga parlimen kamu, kawasan parlimen kamu. Bela mereka, janganlah diusir macam seolah-olah mereka ini sebagai setinggan. Yang terakhir lah, saya difahamkan ada yang buat laporan polis lah, terhadap saya. Orang kata ada sampai 10 lebih daripada 10 dan sebagainya. Saya pun tak faham lah. Saya nak bela nasib awak, dan saya bukan ajak untuk memberontak ke apa. Saya hanya mengatakan nilai harga tanah itu jauh berkurangan dan tidak adil. Dan saya telah berusaha dan bertemukan dengan Perdana Menteri. Saya haraplah selepas ini isu ini akan ditangani dengan lebih baik dan dengan lebih berkesan. Dulu saya kata tarik balik yang akta pengambilan tanah. Okeylah kalau tak nak. Sebab saya suruh tarik balik itu ialah supaya rundingan boleh diadakan. Dia bila dah ada akta pengambilan tanah tu, nak runding susah. Saya dah kata tarik balik. Okeylah kalau tak nak tarik balik sekalipun, tentukan penilaian yang diberikan adalah penilaian yang adil. Dan saya jamin kalau itu dilakukan, semua yang ada di sini akan setuju untuk berpindah. Betul tak? Betul semua setuju berpindah. Nak dapat pampasan yang munasabah je. Dan yang terakhir, yang ada satu lagi yang saya nak sebut ni, dah terlupa pula. Apa dia?
dah lupa dah, terlupa. Dan kalau diingatkan kan saya akan sebutkan kembali lah ya. Okey, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua wartawan. Saya harap bahawa isu ini dapat dijelaskan dengan baik. Tak ada orang yang tak sanggup pindah. Hanya isunya adalah pampasan dan layanan ya, yang adil dan saksama lah, insyaAllah ya. Baik, sekian, terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia penjelasan daripada Datuk Khalid Samad yang sebenarnya mereka sudah pun bertemu ya dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan projek pembangunan Kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur ini. Dan untuk pengetahuan juga ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu menitik beratkan yang mengambil mengambil perhatian ya terhadap isu yang sedang berlaku ini, khususnya warga daripada Kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur. Jadi kita mengharapkan penyelesaian dapat diselesaikan dengan cara baik ya, dengan apa cara sekalipun, seperti mana kenyataan daripada Datuk Khalid ya, dengan pempasan yang setimpal dan juga layanan yang seharusnya diberikan oleh pemaju. Terima kasih. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi seperti biasa, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.